SPRM tahan guru besar minta dan terima rasuah RM10,000. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan seorang guru besar di sebuah sekolah di Keluang Johor kerana disyaki meminta dan menerima wang rasuah berjumlah lebih RM10,000 tahun lepas. Menurut sumber SPRM, lelaki berusia 56 tahun itu ditahan di pejabat SPRM Keluang pada kira-kira pukul 10.30 pagi tadi selepas hadir memberikan keterangan bagi membantu siasatan. Difahamkan lelaki tersebut telah meminta dan menerima wang rasuah daripada seorang pengusaha kantin dari sekolah yang sama sebagai dorongan untuk memudahkan urusan tuntutan rancangan makanan tambahan RMT yang dilaksanakan sepanjang tahun lalu, katanya dalam kenyataan hari ini. Sementara itu, pengarah SPRM Johor, Azmi Alias ketika dihubungi mengesahkan penahanan terbabit dan berkata kes disiasat di bawah Seksyen 17-A Akta SPRM 2009. Lelaki tersebut itu telah dilepaskan dengan jaminan SPRM. Biarkan pesalah mereput di penjara. Tiba-tiba saja isu jamuan raya di 6 negeri yang bakal menghadapi pilihan raya negeri PRN jadi berita besar mengatasi kisah pengampunan seorang banduan berprofil tinggi yang hangat diperkatakan sebelum ini. Sama ada banduan itu diampunkan atau tidak pada tempoh terdekat masih atau beberapa bulan lagi tetap menjadi tanda tanya masa kerana real politik yang melanda dunia sekarang adalah serba mungkin. Seseorang yang didapati bersalah pada suatu ketika boleh dianggap tidak bersalah pada masa lain dan pelbagai alasan dapat disediakan. Ada yang kata pendakwaan terpilih atau hakim didakwa hilang wibawa atau ruang masa yang tidak cukup untuk pembela membuktikan seseorang tidak bersalah. Kenduri raya madani menjadi polemik awam kerana politik adalah keutamaan masa kini. Namun, jangan lupa jika ada pihak yang tiba-tiba cenderung mengampunkan seseorang yang terbabit rasuah bilion ringgit kerana faktor politik. Seseorang yang terkenal korup dan salah guna kuasa yang dibebaskan adalah sialan jika mengikut kata almarhum W.S. Rendra seperti dalam kumpulan puisinya Balada Si Burung Merak. Pramodya Anata Toy pula menggambarkan korupsi yang menjadi masalah moral individu kemudian bergeser sebagai sosial politik, sebagai fenomena sosial yang membudaya. Dalam istilah sekarang, ia dikenali sebagai tersosialisasi inheren dalam sistem. Menerusi novel korupsi, Pramodya berpesan agar jangan bersimpati kepada perasuah kerana mereka adalah anjing yang merosakkan. Memberi pengampunan kepada orang jahat adalah bersekutu dengan kejahatan itu sendiri. Sekarang terpulang kepada anda jika ada cita-cita mahu mengampunkan perasuah dan pencuri berskala mega kerana kesannya amat mendalam dalam sejarah peradaban bangsa manusia. Global Corruption Barometer Asia 2020 oleh Transparency International menunjukkan rakyat Malaysia menganggap ahli parlimen sebagai kumpulan orang yang paling banyak terlibat dengan rasuah 36%. Ia diikuti oleh anggota polis 30%, penjawat awam 28% dan eksekutif perniagaan 27%. Kajian itu melibatkan 1,000 responden. Kajian persepsi keberkesanan tindakan pencegahan rasuah oleh SPRM 2020 juga menunjukkan perkara yang sama. Kajian itu melibatkan 9,601 responden di seluruh negara. Berdasarkan kajian berkenaan, 79.3% responden menganggap rasuah di sektor politik adalah paling tinggi, diikuti sektor penguatkuasaan 74.6%. Kedudukan negara dalam Indeks Persepsi Rasuah CPI pada tahun lalu merosot ke tangga 62 daripada keseluruhan 184 negara berbanding di tangga 57 pada tahun 2020. Presiden TI Malaysia, iaitu TIM, Dr. Muhammad Mohan berkata, markah dan pangkat CPI Malaysia telah jatuh sejak 2 tahun berturut-turut dan jelas menunjukkan negara langsung tidak mencapai kemajuan yang diharapkan. Rasuah adalah kejahatan
yang disengajakan untuk mengambil hak orang lain. Kejahatan itu membiak selepas politik pasca Perang Dingin mendorong wujud Persyarikatan Nasional. Malaysia terdedah kepada dunia apabila jenayah berskala besar seperti 1MDB memusnahkan ekonomi negara dihubung kaitkan dengan individu dan perbankan beberapa negara. Kejahatan mereka bukan lagi rahsia umum. Memberi pengampunan kepada penyangak besar akan memberikan kesan yang besar kepada moral dan wibawa sesebuah negara. Ramai pemimpin dunia yang telah tersungkur kerana rasuah, selain berakhirnya karier politik mereka serta dihina rakyat sendiri. Misalnya Presiden Amerika Syarikat, Richard Nixon, yang terlibat dalam skandal Watergate. Dia dikaitkan dengan rasuah, salah guna kuasa dan menggunakan taktik kotor semasa kempen pilihan raya Presiden 1972. Akibat skandal itu, timbalan Presiden Spiro Agnew juga meletak jawatan pada 10 Oktober 1973. Agnew dituduh di mahkamah kerana rasuah, kesalahan mengelak cukai dan pengubahan wang haram. Kemuncak skandal Watergate ialah apabila Nixon meletak jawatan pada 9 Ogos 1974. Dia menjadi presiden pertama yang berbuat demikian dalam sejarah negara itu dan sehingga kini tidak diampunkan oleh sejarah Amerika Syarikat. Perdana Menteri Jepun Kakui Tanaka pernah terlibat dalam skandal Lockheed yang berkaitan pembelian 21 pesawat Airbus oleh All Nippon Airways. Tanaka ditangkap dan didakwa di mahkamah pada 16 Ogos 1976 kerana menerima suapan 500 juta yen atau bersamaan 2.1 juta Amerika dolar. Pada 12 Oktober 1983, Tanaka disabitkan bersalah dan dijatuhkan hukuman 4 tahun penjara serta denda 500 juta yen. Dia meninggal dunia pada 16 Disember 1993 ketika proses rayuannya belum selesai. Presiden Filipina Ferdinand Marcos dikaitkan amalan kronisme dan rasuah. Sanak saudara dan kenalan rapat Marcos dilantik mengetuai pelbagai agensi dan perbadanan negara. Dianggarkan Marcos sempat menggelapkan wang negara antara 5 bilion Amerika dolar ke 10 bilion Amerika dolar. Dia juga dipercayai mengumpulkan 15 bilion Amerika dolar kekayaan peribadi, satu jumlah mengatasi lebih daripada separuh hutang negara. Rakyat Filipina bangkit memberontak sehingga terjadinya pilihan raya mengejut dan revolusi kuasa rakyat People Power Revolution pada Februari 1986. Akhirnya Marcos digulingkan. Dia dan isteri Imelda melarikan diri ke Hawaii. Marcos meninggal dunia dalam buangan di Honolulu pada 28 September 1988. Presiden Republik Taiwan Chen Shun-bian menjadi ketua negara selama 2 penggal 20 Mei 2000 hingga 20 Mei 2008. Selepas sejam meletak jawatan sebagai presiden, dia ditahan oleh pihak berkuasa kerana disyaki terbabit dalam rasuah dan salah guna kuasa. Pada 13 Disember 2008, Chen dan isterinya dihadapkan ke mahkamah atas dakwaan melakukan penyelewengan dana khas presiden berjumlah 3.12 juta Amerika dolar dan menerima rasuah 11.73 juta Amerika dolar berkaitan perolehan tanah kerajaan di Long Tan serta sebuah lagi projek pembinaan. Han Myung-suk adalah wanita pertama yang dilantik sebagai Presiden Korea Selatan. Pada 22 Disember 2009, dia dituduh di mahkamah kerana menerima rasuah berbentuk sumbangan politik yang tidak sah berjumlah 760,000 Amerika dolar daripada seorang eksekutif syarikat pembinaan. Sumbangan tersebut dikatakan sebagai membiayai kempen pilihan raya Han untuk bertanding jawatan presiden pada 2007. Han disabitkan bersalah dan dihukum penjara 2 tahun serta denda 741,800 Amerika dolar. Semua tokoh negara yang terbabit rasuah dihukum tanpa sebarang pengampunan. Mengampunkan perbuatan jahat adalah tindakan keji yang tidak bermaruah. Jika ada yang berniat untuk memberi pengampunan kepada perasuah,
Harap fikirkanlah kesan daripada kejahatan yang sudah mereka lakukan. Jasa dan sumbangan terdahulu tidak mampu menimbuskan kejahatan rasuah seseorang. Biarkan mereka mereput dalam penjara kerana tinta hitam sudah tercatat dalam sejarah pembinaan bangsa. Rasuah seperti kata Pramodya adalah kejahatan perseorangan yang kesannya dirasai semua orang. Justru, jangan sesekali mengampunkan perasuah.